ala Allah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'ala Allahi qasdus sabil wa minha ja'ir. Walau syaa lahadakum ajma'in. Dan kepada Allah jualah tertentunya urusan memberi panduan yang menerangkan jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan yang dituju ada yang terpesong daripada kebenaran. Dan jika ia dikehendaki, tentulah ia memberi petunjuk kepada semua, kepada kamu semua yang menyampaikan jalan yang lurus itu. Tafsirnya setelah menyebut beberapa nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang berupa binatang-binatang yang dapat digunakan oleh manusia menjadi tunggangannya, mengantarkan tempat-tempat yang biasanya tidak dapat dicapai melainkan dengan susah payah, serta menghantar barang dagangan dan keperluan hidupnya ke tujuan yang diinginkannya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan bahawa ada jalan-jalan rohaniah yang tidak dapat dicapai dengan petunjuk Allah Taala. Kerana jalan-jalan ini ada yang lurus dan ada yang lekuk, ada yang bengkok. Maka dalam ayat ini telah menunjukkan bahawa ada jalan-jalan rohaniah yang tidak dapat dicapai dengan apa? Petunjuk. Teman lagi. Dengan petunjuk. Lalu kata ada petunjuk Tuhan sampai ayat tak sedap. Tidak akan sampai, tidak dapat dicapai dengan tanpa petunjuk Allah. Ya, tanpa petunjuk Tuhan tak dapat. Kerana di antara jalan-jalan itu ada yang lurus dan ada yang lekuk. Mana yang tidak lurus, yang bengkok. Yang lurus ialah jalan yang disyariatkan oleh Allah SWT. Sedangkan yang lekuk ialah jalan yang ditunjukkan oleh hawa nafsu dan syaitan. Sekiranya Allah Ta'ala mendaki, nasai dia akan mengajak semua hambanya kepada jalan yang benar dan lurus. Jadi mana semua yang berlaku ni adalah kehendak dia. Dia yang memberi hidayat, dia memberi petunjuk. Itu hakikat. Ya. Sebab tu hidayat dia ada dua. Satu dipanggil hidayatul tarik. Satu lagi dipanggil hidayatul muwassilah. Ya. Hidayatul tarik maknanya menunjuk jalan pada zahir. Itu ada pada nabi-nabi, rasul-rasul, para sahabat, ya, tabi'in, ulama dan sebagainya lah. Itu mana jalan untuk menunjukkan saja. Ada pun jalan satu lagi dipanggil hidayatul muwassilah. Hidayah yang menyampaikan terus, dia boleh menerima petunjuk termasuk dalam batin hati dia dan beriman serta beramal saleh. Itu adalah khas mutlak hak Allah Taala saja. Ya, berdalilkan ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sebenarnya engkau tidak boleh memberi petunjuk ya Muhammad kepada orang yang kamu kasihi. Tapi Allah Taala sajalah memberi petunjuk akan orang yang ia kehendaki. Ini dipanggil hidayatul muwassilah. Hidayat yang menyampaikan terus dapat beriman. Adapun dayat zahir menunjuk ini jalan betul, ini jalan sebaliknya. Ini jalan sebenar, ini jalan sebaliknya. Ini jalan lurus, ini jalan bengkok. Itu ada diberikan pada zahirnya pada para utusan Allah Ta'ala. Ya. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala menunjukkan bahawa ada jalan-jalan rohaniah yang tidak dapat dicapai dengan tanpa petunjuk Allah Ta'ala. Ya.
Qala ta'ala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih zalikum wasaqum bih la'allakum tattaqun. Dan bahawa sesungguhnya ialah jalanku, mana ialah agama Islam, dinullah, dinul Islam. Bahawasanya inilah jalanku, yakni agama Allah Ta'ala, agama Islam. Mustaqiman, yang lurus. Kalau begitu, maka hendaklah kamu menurut fattabi'u fi'il amar. Maka wajib semua manusia menurut petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW daripada Ta'ala. Satu. Yang kedua, dan jangan kamu menurut jalan-jalan yang lain daripada jalan Islam. Ya, jangan, tunahi itu. Maka hukum dia apa? Haram kan. Sebab tiga benda punca dalam usul fiqh, tiga benda punca apa? Haram. Pertama apa? Nahi, inilah nahi. Nahi. Satu lagi apa? An-nafyu, nafi. Satu lagi wa'id. Itu je. Ya. Kalau ada nas menunjukkan macam ni, nahi ataupun nafi ataupun maknanya wa'id, janji azab. Itu barulah ulama letakkan kaedah dia, meletakkan hukum itu sebagai haram. Adapun at-tarku tak masuk. Ya. At-tarku itu Wahabi berjalan. At-tarku yaqtadi tahrim, dia kata. Itu kaedah Wahabiyah. Ya, tak ada dalam kaedah Ahlussunnah wal Jamaah. Tak ada ulama-ulama empat mazhab pun tak pakai kaedah. At-tarku yaqtadi tahrim. Bila Nabi tak buat, benda tu haram. Nabi tak pakai itu. Banyak benda sahabat semayang sunat apa? Sunat wudu. Rasulullah tak buat. Ya. Rasulullah dengar tapak kaki Sayyidina Bilal dalam syurga. Dia tanya, ya Bilal, apa amalan yang kamu buat sehingga macam ni hebat engkau ni? Sayyidina Bilal kata bahawasanya tiap-tiap kali aku lepas semayang, ya Rasulullah, hamba lepas semayang, hamba semayang sunat wudu. Kalau gitu Rasulullah kata bagus lah. Maknanya apa sebelum tu? Rasulullah suruh? Tak. Rasulullah buat? Tidak. Tapi Sayyidina Bilal buat? Bid'ah. Dia memang bid'ah, tapi bid'ah bukan semuanya dalalah. Ya, dia ada bid'ah ikut hukum 4. Ada bid'ah wajibah sampai peringkat wajib pun ada. Jam'us sual Quran, menghimpun Quran itu wajib apabila banyak orang sudah syahid di kalangan hufaz hafizul Quran. Ada yang sunat, ya. Berarti yang buku kata banyak ini yang ni kita dengar, tuan-tuan dengarlah. Rasulullah buat tak? Dia tanya Rasulullah buat tak? Rasulullah tak buat, bila tak buat haram dia. Kalau kita tanya apa? Azan 2 kali Rasulullah tak buat. Hari Jumaat azan 2 kali kan? Zaman Sayyidina Uthman Rasulullah tak buat. Zaman Rasulullah azan sekali ya tu pergi baca khutbah. Tak ada baca 2 kali. Zaman Sayyidina Uthman buat. Rasulullah tak buat 2 kali. Habis Sayyidina Uthman masuk neraka. Nak maut. Asyik dalam ayat ni apa ni? Nahi, ya. Apa nahi dia sini? Wala la terpanggil la nahi. Wala tattabi'u, jangan, itu larangan. Nahi itu mana? Larangan. Larangan keras dia kata. Jangan kamu ikut subul. Subul jamak daripada kalimah mufrad dia sabil. Sabil satu jalan. Sabilani 2 jalan. Subul maknanya jamak, beberapa jalan. Kalau ikut dalam hadis Nabi SAW 73 puak. Sataftariqu ummah, berpecah umatku pada 73 puak. Kulluhum finnar, semua tu terjun ke neraka, Nabi kata. Illa firqatan wahidah, melainkan satu puak aja. Iaitulah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan pernah Nabi setengah duduk dengan sahabat, Nabi menyatakan bahawasanya may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa di kalangan kamu yang panjang umur, kamu akan lihat umatku berpecah yang sangat banyak. Itu dia. Ya. Fasayara ikhtilafan katsira. Ikhtilaf satu, kemudian katsira, banyak macam-macam pahaman dia. Maka cara mana nak selamat? Fa'alaikum bisunnati. Maka kamu kena ikut sunnahku, wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan mengikut akan sunnah khulafa, pengganti-pengganti Nabi di kalangan sahabat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabat. Kata Nabi, addu 'alaiha bin nawajiz, gigit dia dengan gigi geraham. Ya, baru kamu selamat. Itu maknanya.
Jadi wala tattabi'us subulah, jangan kamu ikut jalan lain. Kalau kamu ikut jalan lain juga, pahaman Islam macam-macam sekarang kan. Kapitalisme lah, pragmatisme lah, syaitan semua, iblis semua, macam-macam dia. Jawab dia, fatafarraqa bikum an sabilih, kamu akan porak-peranda dari perjalananku. Jadi kalau ikut daripada ayat ini jelas penaja perpecahan je dia. Orang yang berpaling daripada Islam. Dia tak nak terima Islam, itulah penaja perpecahan dalam muka bumi Allah Ta'ala. Bukan orang Islam bawa perpecahan. Tapi yang dilabelkan sekarang ni apa? Orang Islam dilabelkan. Ini ganas gitu kan. Ini ekstrim. Ya. Dia yang labelkan sebenarnya. Tak pelik lah benda tu. Zaman Rasulullah pernah berlaku. Label-label yang tak senonoh itu dah diletakkan kepada Nabi-Nabi yang dahulu itu. Termasuk Rasulullah SAW. Farraqta jama'ah. Kamu ni memecah belahkan masyarakat kami ya Muhammad. Masyarakat kami dah dikata bagus-bagus. Sembah bahari pula bagus itu. Tiba-tiba kau datang ni haru biru gitu kan. Kau datang ni pecah belah. Itu dituduh Rasulullah SAW. Sebab tak pelik. Orang bawa Islam, tuduhan yang sama. Kena kata dia, biasalah tu. Sebab tu merupakan sunnah Rasulullah SAW. Maka hendaklah kamu menurutnya dan jangan kamu menurut jalan-jalan yang lain daripada Islam. Ya, lain Islam tak ada. Campur tak ada. Tuan, Islam ni bukan agama rojak. Dia tak ada kacuk, dia ori gitu. Kerana jalan-jalan yang lain mencerai-beraikan kamu daripada jalan Allah. Jadi jalan lain membawa kepada perpecahan. Sebab tu disuruh kita apa? Bersatu dalam agama Allah. Wa'tasimu bi hablillah. Wa'tasimu bersatu padulah kamu. Ya. Wala tafarraqu, jangan pecah belah. Wa'tasimu bi hablillah. Wala tafarraqu. Mana disuruh kita bersatu atas agama Allah, jangan bawa izm lain. Kemudian barulah arahan kedua, jangan pecah belah. Dah kukuh pegang dengan Islam, jangan pecah belah. Ya, ini dibaca ayat kendian. Wala tafarraqu, jangan pecah belah. Kita tak boleh pecah belah. Habis kita tanya nak bersatu atas dasar apa? Atas dasar apa? Dasar Islam dia terima, dasar tak Islam, pekerja neraka orang jawab dia. Ya. Allah. Dan tuan terima satu je kan, inna dina indallah al-Islam ya. Semuanya agama yang diterima adalah ini Islam. Faman yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Siapa cari lain daripada Islam sebagai cara hidup dia, tidak diterima oleh Allah Taala. Dia tolak. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia termasuk orang yang rugi, yang akan dibenamkan dalam neraka. Nauzubillah. Dia jelas daripada ayat ni pemecah belah siapa dia? Orang yang tidak menerima dasar Islam. Tak mau kepada Islam, ikut kepala dia. Dengan yang demikian, itulah Allah Ta'ala perintahkan kamu supaya kamu bertakwa. Bantuan perintahkan kita apa? Supaya ikut jalan yang lurus dan jangan ikut jalan yang lain. Ya? Habis. Qala Allah Ta'ala walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walizalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Dan kalaulah Tuhan kamu wahai Muhammad SAW menghendaki, tentulah ia menjadikan umat manusia semuanya menurut agama yang satu. Ini ada orang tanya kan, kenapa Allah tak jadikan semua Islam kan? Habis semua masuk syurga. Kita tanya, habis Allah nak ikut kau? Ya. Itulah panggil Tuhan, dia buat tak ada campur oleh bangkang, ikut kendak dia. Semua dia punya kan. Allah Ta'ala nak buat satu keputusan ni tak payah mesyuarat. Ya, itu mesyuarat. Sebab tidak ada satu pun yang setaraf dengan Tuhan. Kita kena buat mesyuarat, kita sama taraf kan, makhluk. Ada yang lupa, ada yang ya, pemandangan dia baik, itu kita nak garapkan kan, dapat ambil yang terbaik. Wa syawir fi amrukum, naklah kamu bermesyuarat. Wa amruhum bainahum wa amruhum syura bainahum. Ada urusan kamu ialah syura, kita bermesyuarat. Ada pun Allah Taala tak ada. Tak ada siapa dan Allah Taala nak mesyuarat, dan dia apa dia nak dia buat. Kehendak dia tu yang terbaik.
Sebab itu lau syaa rabbuka la ja'ala nas ummatan wahidah. Kalau Tuhan nak, tapi Tuhan tak nak, itu hikmah dia. Dan saya dia akan jadikan umat semua satu je, ya. Tetapi ia tidak demikian. Dan kerana itulah mereka terus menerus berselisihan. Tetapi orang-orang yang telah diberikan rahmat oleh Tuhan, mereka bersatu di dalam agama Allah Ta'ala, ya. Dan untuk perselisihan dan rahmat itulah Allah Ta'ala menjadikan manusia, ya, Tuhan jadikan sengaja begitu. Dan dengan yang demikian sempurnalah janji Tuhanmu, ya. Tamat kalimatu rabbik. Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan sekalian jin dan manusia, yakni yang berdosa. La amla'anna, sesungguhnya aku muatkan penuhkan neraka jahanam. Dia tak ada kosong tu, penuh siap tu. Ya, minal jinnah. Kalau baca jannah syurga kan. Kalau baca jinnah jin, jangan sama tu, bagi lain. Bahasa Arab jaga kan, dia bagi lagi lah jauh makna. Ya, kalau ba dengan ra, dua butir huruf saja, tiga makna dia. Bar lain makna, bir lain makna, bur lain makna. Bar bir bur. Kalau bur itulah biji-bijian. Kalau bar daratan. Kalau bir kebajikan. Ya. Di sini jelas kepada kita bahawasanya apa? Semua itu adalah dalam takluk iradah Allah Ta'ala. Ya. Kendak Tuhan berlaku. Masya Allah, kan apa yang Tuhan kendak itu saja yang berlaku. Malam yasha', Tuhan tak kendaki, lam yakun, tidak akan berlaku. Maka di sini ada tiga perkara penting. Pertama, Tuhan kendak, Tuhan suruh, Tuhan redha. Dia suruh beriman, dia kendak berlaku beriman, dan dia redha iman. Contoh iman Sayyidina Abu Bakar. Iman disuruh, Tuhan suruh. Kemudian Tuhan kendak berlaku Sayyidina Abu Bakar, kendak sebab itu dia beriman, ya, dan dia redha. Dia yang lazim antara suruh dengan redha. Bila dia tapi tak lazim daripada dia kendak dia redha. Jaga tu. Kalau disuruh memang perkara itu dia redha. Tapi kalau dia kendak tak lazim. Sebab sini dia tak nak. Ya. Tuhan kendak dia beriman, dia beriman. Macam kufurnya Abu Jahal. Kufur itu Tuhan tak suruh. Tuhan redha, Tuhan tak redha. Tapi Tuhan kendak, Tuhan kendak. Tuhan kendak berlaku sebab tu dia kufur. Apa sebab dia kendak? Itu jangan tanya, itu hak Allah Ta'ala. La yus'alu amma yaf'al. Kamu yang tanya, aku tanya. Sebab tu dia kata ni, lau syaa rabbuka la ja'alan nasu ummatan wahidah. Kalau Tuhan kendak, nasihat Tuhan jadikan semua satu, sama beriman tu. Tapi dia tak nak, menunjukkan siapa boleh bangkang kendak dia, tak ada siapa boleh. Kuasa besar mutlak dari Tuhan. Satu. Yang kedua, kendak pun dia tak lazim daripada redha. Ada dia kendak tapi benda tu tak redha. Ya. Contohnya berlaku apa? Ya. Kekalahan dalam perang Uhud. Itu kendak Allah Ta'ala. Adakah Tuhan redha kemenangan dia? Kufar Tuhan tak redha. Tuhan lakukan tapi Tuhan tak redha. Ya. Tapi jangan dipakai lazim. Banyak orang pakai lazim sini, dilazimkan dua. Tanda Tuhan redha, sebab kita menang tu tanda dia redha dah tu. Tak boleh. Menang kendak dia, redha tajuk lain. Ya. Dia tak lazim. Yang lazim suruh dengan redha. Bila disuruh memang dia redha. Tapi kendak dengan redha dia lain. Ada dia kendak berlaku tapi dia tak redha benda tu. Ya, tidak dia redai tapi dia nak dilakukanlah. Benda tu benda yang tidak diredai. Ya. Qala Allah Ta'ala, huwallazi anzala minas samaa'i maa'a. Huwallazi anzala minas samaa'i maa'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Yumbitu lakum bihi az-zar'a waz-zaituna wan-nakhil wal-a'naba wa min kulli thamarat. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Tuan bangkit habis tadi. Batu ulama menyatakan kalau kamu tengok setengah daripada ba'dul arifina,
Setengah daripada orang arif kan, dia minum kan, dia tak sampai lebih daripada 90 darjah. Dia kalau minum tak kat tu. Dia tak ada minum macam setongkol. Tu setongkol. Itu yang gusti. Dia minum, dia berdongak ke atas. Sebab apa? Sebab banyak ayat-ayat bangkitan mengenai air dalam Quran. Ni dengar daripada ini. Ini satuan bangkit nikmat air. Jadi mereka ni malu tuan ni. Tuan padamkan air ikan Nabi tu. Mengelitik tuan ni. Wallazi anzala minas sama'i ma'a. Dan dialah yang menurunkan hujan dari langit. Kalau dia blok hujan setahun ni kan habis kita tuan. Merekah bumi, tombang binatang. Lama-lama manusia pun terbalik tuan ni. Sebagian daripadanya untuk minuman dan sebagian daripada untuk tumbuhan. Ada yang kita minum, ada yang diambil manfaat oleh tumbuh-tumbuhan untuk kamu melepaskan binatang ternak makan padanya. Turun air tadi menyubur menjadi sebab subur rumput rampai yang menjadi bekalan makanan kepada ternakan-ternakan. Tapi ternakan siapa makan? Orang juga makan. Manusia yang gimau makan boleh makan, yang beruk makan boleh makan, kan? Yang babi makan boleh makan. Manusia paling dahsyat. Gimau makan daging, manusia makan daging, makan. Beruk makan buah, manusia makan buah. Babi makan apa tuan? Ubi, sodok ubi. Kita pun makan ubi. Semua yang diambil umpan oleh makhluk lain, semua manusia ambil. Pengguna paling banyak manusia tuan. Kalau dia tak syukur dengan Tuhan, apa tak jadi. Gimau dimaging kan, di kemaon. Manusia ni habis, dia maging maon. Malaon pun dia. Dia kena laknat pun dia. Allah. Pengguna nikmat paling banyak. Pokok daripada pucuk dia makan, batang pun dia makan, akar pun dia sebat. Darat tak cukup, laut pun dia bendal. Semua nikmat-nikmat besar, masya-Allah. Diguna pakai oleh insan yang bernama manusia ni. Kalau dia tak sedar juga dengan Tuhan, tak tahulah tuan-tuan. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala sedekah dengan man, kamu ungkit-ungkit. Awak tak sedar dulu saya bantu awak ni. Dia ungkit habis tuan. Banyak nak bantu RM5 dia. Ingatkan RM50,000. Dia bangkit je batal pahala. Jangan. Tuan larang. La tubtilu. Allah. Ia juga menumbuhkan yumbitu. Siapa yang menumbuhkan? Yumbitu. Ambata yumbitu imbat. Penumbuhan itu siapa melakukan? Allah. Jadi kita curahlah benih, curahlah baja, curahlah air. Kalau Tuhan tak pecahkan kan? Mau kita tuan. Sebab waktu sebelum subuh dia baca tarhim, di antara ayat dia baca apa? Falikul habbi wan nawa. Falik, Tuhan yang membelah hab, tumbuh-tumbuhan yang kita semai tu. Padi, gandum, kalau dia tak belah macam tuan. Meraung satu dunia kan. Pakailah baju spesial, tanah paling subur, Tuhan tak belah tuan. Dia jam situ. Meraung manusia tuan, tak ada sumber makanan dia. Jadi kena nampak Tuhan sebut detail. Sebab benda tu besar. Sumber kepentingan manusia. Semua dia bagi. Yang sini pula yumbitu lakum bihi zar wa zaitun. Dia yang makna menumbuhkan akan tanam-tanaman yang kita tanam. Cantik tumbuh kan? Sebab petani kalau betul-betul dia jiwa yang betul beriman, nampaknya banyak sumber kekuatan iman dalam pekerjaan dia. Ditanam dia mengharapkan tumbuh. Dah tumbuh pula dia mengharapkan subur. Dah subur dia mengharapkan hasil. Semua ni harapan dengan Tuhan. Tu kalau dia beriman lah. Kalau tak beriman, habis jadi tuan, Tuhan ni nak tembak. Ada berlaku dulu satu negeri dia tanam tembakau dia tu mungkin macam dulang daun ni. Dia dah congak berapa puluh ribu dapat dan malam tu dia sesat, dia hujan ribut habis dan dia pun keluarkan senapan patah, dia pergi kat kebun dia. Mana Tuhan, aku nak tembak. Tuhan nak tembak. Gila tuan-tuan. Napang ni bawa tu nak tembak Tuhan ni kata. Allah Ta'ala pun hantarkan peti, pam, tergolik tu, hangus, hitam legam dalam sawah padi. Habis tuan ni. Tuan bagi cash tu, terbongkang ni mati. Dan tu mati apa tu? Kufur. Dan Tuhan nak ditembak. Macam-macam. Dan
Atau jenis tak ada iman. Kalau yang beriman, dia tanam dia, iman dia lagi kuat. Mengharap mudah-mudahan Tuhan tumbuhkanlah. Dah tumbuh pula, suburkanlah. Dah subur pula, harap keluar hasil. Kan? Sentiasa dia bergantung dengan Allah Ta'ala. Lepas tu dia suruh kita banyak bertanam. Almarhum Tuan Sidi Abdul Rashid kan, dia cukup marah tu. Dia pergi rumah anak buik kata, tanah kosong. Ni apa kosong kau tak tanam? Pemalas kau ni. Dia marah kan. Dia marah. Kata, bumi Allah Ta'ala bagi pergi kosong. Pergi tanam. Bila kamu tanam, banyak pahala kamu dapat. Pokok tu berzikir, kamu dapat pahala. Ulat makan daun, kamu dapat pahala. Ya, kalau pokok besar sikit, semut tumpang, kamu dapat pahala. Burung tumpang situ, kamu dapat. Oi, banyak pahala-pahala yang kita tak sadar. Besok akhirat, ini pahala apa? Ni pahala apa? Itu dalam hadis, pahala yang kita tak perasan. Kita ada kebun tanam kan, semut tumpang, dia dapat pahala. Burung tinggi, dia dapat pahala. Dia makan kita punya pisang buruk, makan dapat pahala. Tapi jangan menyumpah lah, celaka buruk. Tak dan ke aku, kau je sebab dia. Ada kawan seorang ni pergi kebun, luar tuan ni, tapi tempat tu jauh pada orang. Oh, dah ni teruk, dia kata apa pasal? Oh, dia kebas 5 pangsa tu. Dulu tupai makan 1 pangsa je kan, tinggal. Ini keliling kan. Kita tengok dah tak ada. Ni tupai akhir zaman ni. Kebun-kebun lain dah habis kan, dia sepah betul-betul, dia titik kan. Keliling dia bedah. Ada tak je lah, kita bergungut pun tak ada benda dah. Kita reda, tu rezeki dia kan, Tuhan dah taksir. Boleh pahala kan. Pahala besar dapat tu. Allah. Yang sebahagiannya manusia makan, kita minum, sebahagiannya ternakan-ternakan kita guna, yang mana manfaat itu semua kita ambil balik, Kemudian Allah SWT menyuburkan dengan air hujan itu bermacam-macam tanaman, diturunkan dengan air tadi, bermacam-macam jenis tanaman, dan berbagai-bagai jenis buah-buahan seperti zaitun, kurma, anggur. Ni buah berkat kan. Sebab mazkur fil Quran, fil kitab, disebut dalam Quran. Buah zaitun, nakhil dan a'nab. Yang mau buat kajian yang khasiat dia banyak. Dan yang lain-lain lagi lah. Buah kita macam-macam, ada buah duku, balansat, pekudian, petai, jering, macam-macam. Dan berbeza-beza warna dan bau dan rasanya. Tanah yang sama, tanam dekat, baja sama, keluar rasa lain-lain. Cili dengan rasa dia, kan? Buah ni rasa manis, ni rasa masin, ni rasa pahit, macam-macam. Tu sudah cukup kita tengok dah kebesaran Allah Ta'ala. Dia mentajalikan kebesaran dia begitu dahsyat. Maka di dalam ciptaan Allah Ta'ala yang dikurniakan kepada umat manusia itu terdapat tanda-tanda. Yang ini penting. La ayatan liqaumin yatafakkarun. Ini dipanggil apa tuan-tuan? Ayat Al-Manzurah. Semua kejadian termasuk diri kita. Tanam-tanaman, pohon, kayu, kayan, gunung, ganang, laut, darat, langit, bumi, semua itu dipanggil ayat Al-Manzurah. Tanda yang kita lihat. Tanda kebesaran Tuhan. Ayat mana tanda? Yang kita lihat. Satu lagi tanda yang makruah kita baca. Itu Al-Quran. 2 tanda Tuhan bagi. Satu baca, satu tengok. Kalau dia tak nampak juga berat dia. Maka di dalam ciptaan Allah Ta'ala yang dikurniakan kepada umat manusia itu terdapat tanda-tanda, ni yang mahal ni, yang menunjukkan kekuasaannya. Biar kita tengok dia, nampak kuasa dia. Kalau kita tengok tak nampak kuasa dia, kita buka mata luar saja, mata dalam tak buka, ini bahaya. Kena buka serentak. Mata luar memandang tanda, dia panggil apa tanda tu? Asar, kesan dia. Mata dalam memandang muasir, itulah dia, Tuhan punya. Itulah perjalanan yang ditekankan dalam perjalanan Arif Billah. Perjalanan Sufi itulah dia. Dia mengajar kita supaya 2 pandangan berjalan sekali. Tetapi tanda-tanda menunjukkan kekuasaannya dan hanya Allah Ta'ala saja yang Allah Ta'ala yang Maha Esa. Lapan esa ni lapan cukup popular. Ilmu apa? Ilmu mengesakan Tuhan. Tauhid. Sebab apa tu? Sebab mana keesaan besar. Sebab kalau tidak esa saja, satu makhluk pun takkan ada. Kalau tidak esa, kalau berbilang Tuhan saja, makhluk satu dunia pun takkan ada. Satu makhluk takkan ada. Kita pun tak ada. Sebab apa? Sebab batal makna ketuhanan. Makna ketuhanan misi tunggal. Makna ketuhanan yang Tuhan sebut awasnya apa? Tu.
Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Adalah ayat ni diambil. Tuhan panggil ya ayuhan nas, hei manusia. Sebab manusia banyak perangai macam-macam. Antumul fuqara, kamu fakir kepada Allah. Manusia semua makhluk fakir kepada Tuhan. Jadi keluar sifat iftikar kullu ma ada ilaih. Wallahu huwal ghani, dia berlafaz ghani yang maha kaya, keluar sifat apa? Istighna an kulli ma siwa. Maka dua regu makna ketuhanan ini ada dalam kalimah la ilaha illallah. Bila kita sebut la ilaha, tiada Tuhan. Apa makna Tuhan? Iaitu dia terkaya, tak berhajat pada yang lain. Yang kedua, iftikar yang lain kepada. Semua terikat dengan dia. Bermakna kalau ada benda terlepas daripada dia, walau sebesar zarah, batal makna Tuhan. Itu maksudnya. Jadi bila dua, batal. Contoh, dua-dua Tuhan. Satu jadi langit, satu jadi bumi. Dua-dua batal. Sebab apa? Sebab yang jadi langit, bumi dia tak buat. Yang jadi bumi, langit, terlepas daripada dia. Bila ada terlepas benda daripada dia, maka itu bukan Tuhan. Tuhan semua benda terikat dengan dia. Mesti bila terikat, mesti apa? Tunggal lah, mesti esa. Itu lapak esa tu apa yang sangat popular kan. Sebab tu seruan dasar para rasul semua tu. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Ya, marilah kamu pada satu kalimah yang selaras, yang seragam. Apa dia? Bahawa tidak kamu sembah melainkan dia, tunggal. Dia tak nak tasyrik, menyekutukan, tak nak. Sebab tu semua rasul-rasul memadamkan unsur tasyrik, unsur menyekutu. Dia membawa unsur tauhid esa. Ya. Sebab lepas esa ni apa yang cukup hebat. Mana-mana kita dengar Allah Ta'ala yang maha esa. Apa rahsia dia? Itulah dia. Kalau tak esa, tak ada makhluk. Satu benda pun tak jadi. Jadi adanya makhluk terang menunjukkan keesaan Allah Ta'ala. Yang patut disembah. Kemudian Allah SWT berfirman dalam suratul Nam, satu lagi ayat 60. Amman khalaqas samawati wal ardh, masyaallah. Berdikit-dikit ayat tadi. Semua Tuhan ceritakan dia punya kejadian. Sebab supaya manusia pandang kejadian. Dengan kekalkan memandang kejadian Ta'ala, lagi kuat iman dia. Ya. Ini dia sebut lagi ni. Sebab apa? Sebab manusia banyak perasaan dia buat. Banyak perasaan dia hebat. Banyak lupa nikmat Tuhan. Ini Tuhan ulang-ulang. Sebab ada kita apa? Iza takarrara tahaqqaqa. Bila diulang-ulang dia makin mantap. Macam menghafal ni mula menghafal 15 kali, kemudian 10 turun. Dia cakap ada menghafal ulang. Bila ulang-ulang dia cepat mantap. Jadi kita Allah Ta'ala ulang dalam Quran. Ya. Sebab ada satu orang ulama di Mesir yang diisytiharkan murtad oleh semua ulama ketika hari Jumaat di atas mimbar. Ulama tu serentak satu Mesir, khatib baca khutbah isytiharkan dia tu dah murtad. Sebab apa? Dia pertikaikan ayat fabi ayyi ala rabbikuma tukaziban. Kenapa ulamanya sekali dah dia cakap macam tu je, ulama isytihar habis kufur dah. Ya, sedangkan ayat itu diulang banyak kali kan, fabi ayyi ala rabbikuma tukaziban, dengan mana lagi nikmat Tuhan yang kamu nak dustakan? Dengan mana nikmat lagi yang kau tak boleh bawa pandangan kau pada Tuhan? Mana nikmat lagi? Berlambak nikmat yang kamu ambil. Atau Tuhan ungkit benda itu besar. Sebab dia ungkit banyak kali. Ya. Kalau kita buka dalam kitab tafsir, dia panggil apa? Asrar tikrarul ayah. Ya. Sir, rahsia kenapa Tuhan ulang ayat-ayat ni. Ayat ni Tuhan ulang. Macam ni ulang. Tadi cerita Tuhan jadi langit bumi. Yang cerita lagi ni. Dia ada rahsia gitu. Ya, supaya manusia lebih mantap memandang kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Di atas dia merasa kebesaran tu, baru dia tunduk, ya, baru dia rasa kedilnya diri dia, baru dia lazat melakukan ketundukan diri kepada Allah Ta'ala. Amman khalaqas samawati wal ard wa anzala lakum minas sama'i ma'an. Tadi dah ulangan, ni ada ayat lagi. Fa ambatna bihi hada'iqa dzata bahjatin makana Allah makana lakum an tumbitu sajaraha a ilahun ma Allah. Ni tuan tanya kan, bal hum qaumun ya'dilun. Dia banyak bentuk uslub tuan guna, ya, soal, tanya, terang, ulang dalam Quran. Bahkan siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Ini tuan tanya.
Ini semua ayat-ayat hebat ni. Ini uslub dakwah begitulah. Uslub mengajar pun gitu juga. Kan dia kena ada soal, kena ada peksa kan untuk memantapkan. Bahkan siapakah tuan tanya? Amman, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan hujan dari langit? Maknanya disuruh kita bila memandang bumi, memandang kejadian Tuhan dan ketika turunnya hujan, biarlah kamu sedar dan perasan itu Tuhan yang turunkan. Ya, jangan kamu baca benda lain. Dah turun ni. Wah, ni sedap menanam ni. Situ dia turun hujan kata sedap menanam. Dia tak nampak siapa dia yang menurunkan. Ya. Lalu kamu tumbuhkan dengan air hujan. Yang menumbuhkan apa? Allah. Dengan sebab air hujan tu Tuhan sertakan. Yang menumbuh ialah dia. Dengan air hujan, tanaman kebun-kebun yang menghijau subur dengan indahnya yang kamu tidak dapat dan tidak berkuasa menumbuhkan pohon. Siapa boleh tumbuh tuan? Kalau Tuhan tak tumbuhkan mengaum ni tuan ni. Allah. Adakah sebarang Tuhan yang lain bersama Allah Taala? Ilahun ma'allah. Jawab dia la, tidak. Tak ada yang menyunguti Tuhan, dia tunggal. Bahkan mereka yang musyrik itu adalah kaum yang menyeleweng daripada kebenaran tauhid, maknanya jauh dia menyeleweng. Sebablah rasul-rasul diutus untuk membetulkan balik tauhid mereka dan akidah mereka supaya mengesakan Allah dan tunduk hanya kepada Allah. Quran qala ta'ala wa sakhkhara lakum al-lail wan nahar. Ini Tuhan bangkit kita. Nikmat malam siang. Wah, bila bangkit kita ni. Besar hikmat. Wallahu Sadaqallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana.